Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, hukum adat, muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumi fi darain. Amin. Pengertian hukum adat, hukumul adi. Isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri ma'a sihhati takhalluf wa adami ta'siri ahadihima fil akhar. Artinya menetapkan ikatan ada atau tiada di antara sesuatu perkara dengan perkara yang lain dengan perantaraan berulang-ulang percubaan serta sah tidak menyamai penetapan tersebut. Juga tiadalah memberi kesan di antara satu sama lain pada kedua perkara tersebut. Huraiannya, misalnya tambatan ada makan dengan adanya kenyang, dengan dicuba berulang kali sebanyak 3 kali. Ataupun tambatan bila tiada makan dengan tiada kenyang setelah disebut berulang kali dengan tiada makan sebanyak 3 kali. Walau bagaimanapun makan ataupun tidak makan sekali-kali tidak memberi kesan kepada kenyang ataupun lapar, pada hakikatnya semata-mata Allah Ta'ala. Itu bahasa kitab tu. Bahasa kitab ni dia terpengaruh dengan bahasa uslub kitab Jawi lama. Sebab pengarang kitab ini pun orang pondok, jadi penulisannya ini ada terpengaruh dengan tulisan Jawi lama, bahasa Jawi lama. Jadi saya buat satu kesimpulan, hukum adat itu dipanggil hukum adat ialah apabila berlakunya satu perkara itu berturut-turut. Maksudnya 3 kali benda yang sama juga, maka kita kata itulah adatnya. Contoh kita makan lah. Habis kita makan. Ini orang dululah yang telah buat testimoni tu. Moyang-moyang kita, atuk-atuk kita dulu lagi daripada zaman Nabi Adam lagi. Jadi makan sekali, kenyang. Makan kali kedua, kenyang. Makan kali ketiga, kenyang. Sekarang jadi hukum adat lah, sebab kalau makan memang kenyang. Begitu juga lawannya. Kalau tak makan sekali, lapar. Tak makan 2 kali, lapar. Kali ketiga tak makan juga, lapar juga. Jadi hukum adat. Jadi kita ulang kaji balik. Sebab musabab musabib makan nasi lah kita kata. Nasi yang kita makan kesannya apa? Kenyang. Kenyang tu dipanggil apa? Dipanggil musabab. Sebab ni singular daripada singular dia. Kalau daripada pluralnya asbab. Sebab tu dia punya singular dia. Kalau pluralnya asbab. Melayu dicampur sekali. Sebab musabab.
okeylah. Macam alim kan. Alim ni mufrad dia. Dia punya singular dia. Kalau dia punya pluralnya ulama. Datang Melayu, alim ulama. Dicampur semua. Okeylah tu, tak apa. Jadi, fahamlah kita. Nasi yang dimakan itu, kesannya apa? Kenyang. Dan ini hukum adat lah ni. Hukum adat. Dah biasa begitu, makan nasi kenyang. Makan nasi kenyang. Ubat. Setelah dibuat cubaan 3 kali, kenyang, sembuh, maka jadilah dipanggil hukum adat. Sembuh, api, membakar. Namun, di segi akidah kita, nasi itu ciptaan Allah. Kenyang tu pun ciptaan Allah. Dan kedua-dua ini, sebab dan musabab itu, jangan disandarkan pada dua-dua ini. Tetapi pergi pada musabab. Siapa dia? Allah. Ini semua hukum adat. Tapi ini memberi kesan kenyang, sembuh, membakar Allah Ta'ala. Guru mengajar. Murid mendengar. Faham. Tetapi ini memahamkan Allah. Tuan-tuan berdakwah. Mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Hasil daripada dakwah, petunjuk. Hakikat yang memberi petunjuk siapa dia? Allah. Kalau kita bersandar kepada nasi, bersandar pada kenyang, ubat, menyembuhkan, api, membakar, belajar, faham, berdakwah, hidayat, yakin pada kedua ni, syirik. Itu syirik. Sebab apa timbulnya masalah penyakit-penyakit hati seperti riak, ujub, takabur, sum'ah dalam diri kita ke? Dikarenakan apa? Kerana tak sibuk pada musabib, tapi sibuk kepada sebab musabab. Ketandusan kita dalam beramal ialah tidak memiliki jiwa kehambaan. Kedua, tidak memiliki jiwa kehambaan. Satu. Keduanya, tidak merasa dibantu. Kita beramal, tapi tak merasa dibantu. Tidak merasa Allah membantu kita. Ketiga, tidak menyaksikan keagungan Allah ketika mana kita beribadat. Perkara ini semak masing-masing lah. Ada tak memiliki jiwa kehambaan? Kita beribadat rasa hina diri, rendah diri, fakirnya diri. Ada ke tidak? Kedua, ketika mana kita beribadat, datang berjemaah, mendirikan solat, arwah waktu, belajar. Rasa tak ini dibantu Allah, bantuan Allah? Kalau tak terasa, itu akan timbul masalah tu nanti. Ketika mana kita beribadat, menyaksikan bahawa keagungan Allah dalam ibadat itu. Allah hanya menciptakan syariat, diturunkan syariat, terasa tak dalam ibadat ni keagungan Allah? Tak terasa, mana ada masalah. Inilah ketandusan diri kita. Ada tidak memiliki jiwa seperti ini, ketiga perkara ini,
akan keluar penyakit. Riak, ujub, takabur, sum'ah. Sum'ah ni lebih halus daripada riak. Riak ni memang dah jelas-jelas nak mempertunjukkan amalan kepada orang lain. Adapun sum'ah ni pula suka, walaupun disorok-sorok, sampai korang nak sedekah Yasin pun kat surau pun tulis hamba Allah. Menyurukkan diri dia lah. Disorokkan diri dia. Nah, bangun malam. Tak ada siapa pun tahu kita bangun malam. Nah. Isteri pun dah meninggal, kita seorang-seorang duduk rumah. Anak pun dah duduk jauh dengan kita. Kita beribadat. 4 tahun sejak isteri meninggal, istiqamah bangun malam. Tak ada orang siapa pun tahu. Tetapi, dalam hati kita itu, dalam benak hati kita ni, ada tersimpan. Kalau lah orang tahu macam mana kita akan rasa puas hati. Puas hati kalau orang tahu benda ni. Itu sum'ah. Daripada sami'ah. Dengar. Kalaulah amalan diperdengarkan kepada orang lain, rasa seronok. Gembira. Lapang. Cuba renungkan 3 perkara ni. Apa sifat kehambaan? Hina diri, rendah diri, fakirnya diri, jahilnya diri. Ada tak rasa ini? Kalau tuan-tuan nak tahu sekali Allah Ta'ala akan uji kita. Benar tak kita ibadat untuk Allah? Ada perkara yang mana kita sorok-sorokkan. Orang lain tak tahu. Yalah, niat itu nak untuk Allah lah. Kita bersedekah. Sekarang dah sedekah pun dah mudah. Pagi-pagi subuh pun boleh sedekah. Sebelum subuh pun dah boleh bersedekah. Tuan-tuan ada maybank to you, RM10, RM5, RM1 ke, transfer ke madrasah, ke anak yatim, persatuan, NGO dan sebagainya, sedekah, niat sedekah. Mungkin dah buat beberapa tahun dah. Tetapi bila ada kawan cerita tentang kelebihan sedekah dan menggalakkan kita bersedekah, Haji, kita kena banyak sedekah, Haji. Bawalah murah rezeki, panjang umur. Nak buang sifat kedekut kita. Waktu kawan kita bercerita demikian, kita rasa tersinggung tak? Ada rasa tersinggung tak? Ada rasa macam nak mengajar ke? Dia ni macam nak mengajar aku ni. Dia ni tak tahu aku ni pagi-pagi bersedekah. Bermakna, kalau kita ada perasaan seperti itu tandanya kita tak pernah ada pun sifat yang kedua ni, merasa Allah bantu kita. Tidak ada pun merasai jiwa kehambaan. Dan tidak melihat pun keagungan Allah dalam ibadat sedekah kita itu. Periksa sendiri masing-masing lah. Periksa sendiri masing-masing. Mungkin kita ni, kawan kita yang duduk tempat lain, dia tak tahu kita ni AJK surau, memeriahkan, memakmurkan surau. Dan kita lah AJK bironya dakwah tempat kita. Tiba-tiba kawan kita pun beritahu, kita ni jemaah surau kena memakmurkan masjid surau ni, semayang berjemaah. Kan? Antum macam mana? Dia buat cerita dengan kita. Kamu kena buat dakwah kuat. Ajak ustaz-ustaz mengajar sana tu. Jemaah kena semarakkan. Barulah makmur. Padahal kita JK surau ni, dan tempat kita pun dah makmur lama dah. Terasa tak? Kalau masih tersinggung di situ, bermakna benarlah. Selama ini kita hanya melihat, kitalah yang beramal. Bukan daripada bantuan Allah. Bila kita merasa itu milik kita, kita akan tersinggung kalau orang mengata kita tak buat benda tu. Jadi kita perlu, bila beramal tu, jangan rasa kita memiliki amal tersebut, tetapi itu adalah merupakan anugerah Allah. Ini adab batin. Bila kita beramal, merasakan bahawa ini anugerah Allah, bukan daripada pihak kita. Kita hanya bersyukur saja. Bersyukur. Sebab tu minta tolonglah dengan Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Bila kita melihat, ingat Allah. Allah yang memberi pada kita, maka datanglah yang kedua. Apa dia? Bersyukur. Orang kalau beri hadiah pada kita, apa ucapannya? Terima kasih. Allah beri pada kita, bersyukur. Alhamdulillah. Barulah dia kata, bi husni ibadati, barulah dia katakan ibadat yang sempurna, ibadat yang baik. Kalau bermanfaat kita, kalau nak katakan amal yang soleh, amal yang baik adalah amal yang ada ingat dan ada syukur.
Nak ingat tu macam mana tu? Ya, pertama-tama ialah berdoa, banyakkan minta tolong dengan Allah Ta'ala bahawa kita tak mampu nak ingat Allah. Ya. Ini 3 perkara. Ini semak diri masing-masing yang semak orang lain ni. Antara penyakit hati juga ialah ada ilmu, lepas tu semak orang lain. Itu penyakit tu. Ya, penyakit. Kita belajar kitab tasawuf, cerita tentang bab sombong, takabur. Tapi yang kita nampak orang lain takabur, diri kita tak nampak. Itu memang penyakit betul tu. Ya. Sebab itu kita belajar tauhid ini supaya apa? Supaya ilmu akidah. Supaya melihat pada diri kita. Benar ke ada Allah pada diri kita? Selama ni bersandar dengan siapa? Bersandar dengan sebab, musabab ke ataupun musabib? Ya? Penentunya, yang memberi keputusan, mu'tamadnya. Yakni musabib, yakni Allah Ta'ala. Ya. Jadi, ubat, ghalibnya, adatnya apa? Sembuh. Ghalibnya, adatnya apa? Sembuh. Tetapi bukannya setiap ubat tu boleh menyembuhkan. Sebab ubat tak boleh sembuhkan. Ya? Dia hanya sekadar adat saja. Tetapi yang menyembuhkan tu musabib. Jikalah kita bersandar kepada sebab dan musabab itu, maka berlakulah syirik khafi di situ. Seterusnya, pengertian. Selesai. Hukum adat terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, ikatan ada dengan ada. Seperti ada kenyang dengan ada makan. Kenyang itu hanya ada bila ada makan. Ini hukum adat ni. Ada wajib belajar dengan ada yang pandai. Mana pandai itu datang? Sebab ada belajar, baru pandai. Ini dipanggil hukum adat. Hukum adat terbagi kepada 4. Ikatan ada dengan ada. Bila ada makan, ada kenyang. Ada belajar, ada pandai. Ikatan tiada dengan tiada. Seperti tiada kenyang dengan tiada makan, tiada rajin dengan tiada pandai. Jadi, seorang itu takkan kenyang kalau tak ada makan. Takkan ada, takkan pandai jika tidak rajin. Ini ikatan tiada dengan tiada. Ikatan ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Ada sejuk dengan tiada selimut. Ada ilmu dengan tiada sombong. Tiada sombong belajar dengan orang yang dianggap rendah. Ikatan ada dengan tiada. Sejuk tu ada. Sebab apa sejuk tu ada? Sebab tak ada selimut. Tapi kalau selimut ada, tak ada sejuk. Itu adat kan? Hukum adat. Begitu juga ilmu dan tiada sombong. Bila ada sombong, tak nak belajar, maka tiadalah ilmu. Jadi ilmu tu ada apabila tiada sombong. Itu dia kata ikatan ada dengan tiada. Ikatan tiada dengan ada. Terbalik. Tadi ikatan ada dengan tiada. Ini ikatan tiada dengan ada. Tiada hangus dengan sebab ada manik. Apa tu manik? Sesuatu yang menegah. Iaitu ada basah. Guni basah. Bila kita cucur dengan api, tak terbakar. Sebab apa tak terbakar? Sebab ada yang menegah dia daripada bakar. Yakni basah tu. Tiada dapat ilmu dengan sebab ada sombong. Tiada dapat ilmu dengan sebab ada sombong dan belajar pada orang rendah. Tapi pandai. Orang yang rendah. Orang yang muda. Muda tapi pandai, cerdik. Dikarenakan sombong kita tu tak adalah ilmu. Jadi ilmu tu tidak akan ada jika ada sombong. Itu hukum adat tu semua tu. Hukum adat ni maklum. Jadi, ditanya, perlu tak kita ikut hukum adat? Ini bahasa kitab, hukum adat. Mungkin nak dekatkan faham lagi, saya sebut di sini, sistem alam. Gitu. Bahasa moden sikit. Sistem alam. Kalau tuan-tuan nak bakar, guna mancis, guna api. Itu. Nak memotong sayur-sayuran, barang-barang dapur kita, lauk pauk kita macam mana? Guna pisau. Ini hukum adat begitu. Jadi apabila kita tahu ini sistem alam, inilah hukum adatnya, supaya apa? Supaya hidup kita bersistem. Kita kata Allah ni berkuasa. Tuan-tuan buka durian dengan benang. Ambil benang, suruh isteri terbang. Awak pegang sebelah, saya pegang sebelah.
Kalau telur, boleh. Seingat saya dulu, kalau tolong mak saya jual nasi lemak, kan? Potong telur tu dengan benang. Dia pegang sebelah, kita semua sah. Potong, potong, potong. Walaupun kita tahu hakikatnya yang boleh membelahkan durian tu siapa? Allah Ta'ala kan berkuasa kan? Betul. Tapi kuasa Allah Ta'ala tu, biarlah ikut sistem yang Allah kendaki. Sistem alam yang Allah dah susun. Allah kata, aku dah siapkan parang. Kau guna benang buat apa? Takkan berjaya lah guna benang. Tak, Allah Ta'ala berkuasa. Benar Allah berkuasa. Ha? Tetapi Allah dah siapkan sistem alam. Kamu ikut sistem alam ni, jangan terlalu sombong sangat. Dia kaedah kita di sini, barang siapa meninggalkan hukum adat, meninggalkan sunatullah, sistem alam, bermakna dia telah meninggalkan sunatullah. Ha. Barang siapa meninggalkan sistem alam, dia telah tinggalkan, bermakna barang siapa meninggalkan sebab musabab, barang siapa meninggalkan sebab musabab, sesungguhnya dia telah meninggalkan sunatullah, sistem alam itu. Barang siapa bersandar pada sebab musabab, sesungguhnya dia telah syirik pada Allah. Jadi tuan-tuan, jadikan kata-kata ini sebagai kunci, formula dalam kehidupan kita. Barang siapa meninggalkan sebab musabab, dia telah meninggalkan sunatullah. Bermakna dia sombonglah. Allah beri sistem alam, sunatullah, tapi dia tak nak guna. Sombong itu nama dia. Jadi orang dah bagi kita durian, kita cuba-cuba juga potong dengan benang juga. Tak jadi. Itu sombong tu. Kenapa tak guna parang? Gunalah parang. Jadi jangan tinggalkan sunatullah. Barang siapa bersandar sebab musabab, maka sesungguhnya dia telah syirik kepada Allah. Jadi kita guna, tapi jangan bersandar. Kita mangga rumah kita, tetapi jangan bersandar pada mangga yang boleh selamatkan rumah kita. Kita berdakwah, jangan bersandar dengan dakwah kita. Bersandar pada Allah Ta'ala. Allah ni bagi hidayat. Jadi dakwah tu ibadat. Kita belajar ni ibadat. Tetapi jangan bersandar pada usaha rajin kita dalam belajar yang memahamkan ilmu. Tetapi Allah yang memahamkan kita ilmu. Jadi kalau kita tak perasan selama ni, kita terjebak juga dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita bersandar kepada sesuatu yang selain daripada Allah. Sekarang kita lihat, pertama tadi hukum adat. Kita kalau nak ingatkan kembali bahawa hukum itu bagi kepada dua, hukum adat, hukum akal. Hukum akal. Hukum akal dah lepas, kemudian hukum adat, dan ketiga sekarang masuk hukum syarak. Muka surat 20. Pengertian. Apa tu hukum syarak? Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi'af'al mukallafin bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Titah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf, dengan tuntutan ataupun keharusan, kebolehan ataupun hantaran bagi keduanya. Titah, di sini menggunakan perkataan titah. Titah ni bahasa istana lah kita kata. Raja bertitah. Kalau kita orang bawahan ni, rakyat ni berkata. Jadi nak menampakkan bahasa di sini, menampakkan bahawa datang daripada pihak yang tinggi lah, pihak yang agung, Allah Ta'ala. Titah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Siapa tu orang mukallaf? Orang yang balik dan berakal. Siapa dah balik, siapa dah berakal, dia terkena perintah ini. Selagi mana tidak balik, tidak berakal, dia tidak ada kewajipan. Hukum tak ada. Wajib, sunat, makruh, harus haram tak ada. Jadi siapa yang sudah balik dan berakal itu dipanggil mukallaf, maka terkenalah dia, terpikulah pada dirinya itu hukum yang 5 yang selalu kita bicarakan dan buat fiqh. Wajib, sunat, makruh, harus haram. Tambah lagi sah, batal dan sebagainya. Terus, hukum syarat terbagi kepada 2. Satu dipanggil hukum taklifi. Satu dipanggil hukum wada'i. Hukum taklifi itu terbagi kepada 2. At-talab, tuntutan. Dan keduanya al-ibahah, mengharuskan. Tuntutan itu ada 4. 4 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh.
Ibahah yakni mengharuskan ada satu saja, harus. Jadi total berapa? 5. Bahagian ini dinamakan hukum taklifi, artinya titahan perintah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf terbagi pada 5 hukum. Ya. Jadi tolak itu wajib. Kalau tak buat, berdosa. Sunat itu tuntutan juga, permintaan Allah. Allah minta. Jadi memang asalnya di segi hukumnya, maknanya sunat ini sesuatu yang dilakukan dapat berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tindakan sunat ini apa dia? Sesuatu yang dilakukan berpahala, tinggal tidak berdosa. Soalannya di sini, sunat ini termasuk bertuntutan. Allah memang tuntut kita buat. Cuma kalau kita tak buat, dia tak berdosa. Jadi Allah ciptakan hukum sunat itu, cuba kita soalkan diri kita sendiri. Tanya pada diri kita. Allah turunkan perintah sunat ini untuk dilakukan ke ataupun ditinggalkan? Tuan-tuan jawab dengan macam mana? Dilakukanlah. Justru itu, lakukanlah. Kadang-kadang nafsu main. Gini ya. Kita ni sebenarnya secara tak sedar ada mainan syaitan pada diri kita ini. Yang dipanggil wahwas. Wahwas. Dan juga gurur. Tipu daya. Wahwas ni, syaitan itu menggunakan ilmu juga untuk mengganggu kita. Contohnya, kita dah memang duduk, katakan setengah-setengah tempat wuduk tempat wuduk dah ada dia punya kursi kan, duduk. Memang sunat ni duduklah waktu kita berwuduk tu. Jadi bagi orang tua amat baik kalau ada kursi bangku, kuda-kuda untuk duduk dia ambil wuduk. Kan kita dah tahu kan kita punya minda kita, hati kita tu kan dah fokus nak ambil wuduk. Jadi dikarenakan di sisi mazhab Syafi'i, sunat kita melafazkan niat kan. Saja aku mengangkat air kecil. Saja aku mengangkat wuduk lillah ta'ala. Jadi itu kan asalnya sunat. Melafazkan niat tu sunat. Tetapi niat tu di hati tu yang wajib. Lafaznya sunat. Niat di hati tu wajib. Jadi ketika mana kita letak air di situ tu, kan mudah sebenarnya. Memang minda pun dah fokus pada wuduk. Hati pun niat nak wuduk. Bila kita sapu saja, mungkin niatkan saja, lintaskan saja niat tersebut. Selesai. Tetapi syaitan ni guna balik ilmu yang kita belajar. Sunat. Jadi kita pun nawaitu payah. Dia digunakan balik ilmu yang kita belajar untuk menyusahkan kita. Kita dah tahu kan? Dah tahu dah. Dah hadap kiblat, dah ambil wuduk. Wuduk untuk apa? Untuk semayang. Lepas tu hadap kiblat untuk apa? Untuk semayang. Pakai mulut jubah siap berkayu sugi ni. Untuk apa? Ni memang nak semayang ni. Dah beli hadap kiblat dah. Jadi syaitan pun diguna ilmu yang kita belajar, lafaz niat itu untuk ganggu kita. Jadi kita pun usalli fardhu al-maghrib salasa rakaat lillahi ta'ala. Allah. Dia ganggu pula kita dengan apa? Mula dengan lafaz kan? Usalli. Dengan tangan-tangan pun gak-gak begini. Untuk apa ni? Kalau uli roti okey ke? Usalli. Bau-bau pun tegak ni. Untuk apa ni? Senaman ke apa? Padahal kita dah fokus memang nak semayang. Tapi dia ganggu dengan lafaz. Satu lagi dia ganggu dengan niat. Sebab mazhab kita Syafi'i, daripada A sampai bar tu, Allahu Akbar tu, di situ tempat kita masukkan 3 perkara. Qasad, ta'arud, ta'yin. Fardu, solat, usolli, saja aku semayang. Fardu, maghrib. Saja aku semayang, fardu subuh. 3 perkara ni kena ada. Kalau Jumaat, tambah satu lagi, makmuman. Kalau semayang qasar, tambah satu lagi, qasran, 2 rakaat. Jadi kena masukkan daripada A sampai bar, lintaskan saja. Allahu Akbar. Sebenarnya tujuannya kita lafaz niat untuk membantu niat di hati. Itu sebenarnya. Tetapi syaitan ganggu pula kita dengan lafaz, dengan niat itu. Dia tu Allah, Allah,
Allahu Akbar. Syaitan kata, belum masuk. Buang balik. Allahu Akbar. Syaitan kata, sikit lagi nak masuk. Buang lagi. Allahu Akbar. Sekali lagi. Tadi dua, ini kali ketiga pula lah. Allah suka witir. Buang balik. Macam-macam. Nah, jadi syaitan tu gunakan ilmu yang kita belajar untuk susahkan kita pula. Yang kita ni pula dah lah baca, betul dah duduk depan baca Quran bin Nas lagi, minta jauh daripada syaitan. Lain wali Allah macam Tok Kenali. Tok Kenali ni nak semayang tu, jauh. Aku nak semayang. Jauh, jangan kacau aku. Allahu Akbar. Tak apalah. Wali Allah kan. Nampak syaitan datang, dia halau gitu je. Kita berbuih baca Quran bin Nas pun, kita angkat dia duduk atas kepala kita. Tak masuk lagi. Kita buang balik. Itu syaitan tu. Jadi kita ni, antara gangguan syaitan tu apa dia? Kita tahu takrifnya sunat itu apa dia? Barang siapa melakukannya, berpahala. Meninggal tak berdosa. Maka syaitan gunalah kaedah ini. Ambil ilmu yang kita belajar, ganggu kita. Jadi kita dalam nak buat amal sunat ni pun terganggu tu. Sunat, kalau buat dapat pahala, tinggal bukanlah berdosa. Jadi kita patahkan balik hujah ini, kita kata Allah datangkan hukum sunat tu untuk dilaksanakan, bukan ditinggalkan. Lawan balik. Itu perlu ada ilmu lah. Seperti apa pun amal kena ada ilmu. Begitu juga kita ni. Nak tanya, syaitan tu musuh ke tidak? Musuh kan? Bermakna dia memang penipu. Allahu Akbar. Tak masuk lagi. Tak percaya. Sekarang semayang. Selesai. Allahu Akbar. Sikit lagi nak masuk. Aku tak percaya cakap engkau. Gitu je. Tak payah nak baca Quran bin Nas pun tak apa. Buangkan. Tetapi kalau dah penyakit tu dah daripada muda, tak diatasi, maka dia bawa sampai rintitan sampai ke tua. Hatta orang alim pun kena, guru pondok, baba pun kena juga. Sebab apa? Sebab daripada muda-muda dia tak atasi perkara ni, dia terbawa-bawa sampailah ke tua. Jadi orang yang terlampau was-was sangat ni, Allah. Pengalaman saya duduk pondok, maksudnya saya balik dari Yaman, tu duduk Kelantan. Dia teringat pondok lama di Pasir Tumbuh, nak duduklah sebulan di Pasir Tumbuh tu. Berehat di situlah. Bawa anak isteri. Saya perasan ada orang angkat takbir banyak kali. Waktu tu terawih, saya pun duduk belakang dia. Duduk belakang dia, saya tengok. Saya tak angkat takbir lagi, saya tak masuk semayang. Orang dah semayang dah. Saya duduk belakang tengok dia. Masuk sah tapi tak angkat takbir lagi, tengok. Saya mengira. Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16. Sampai berbelah-belah kali. Walaupun kita pakai sarban, kita pakai jubah, belajar kitab, boleh baca kitab, fiqh dan sebagainya. Tetapi terganggu dengan itu. Itu antara gangguan syaitan. Tuan-tuan jangan... Jadi kalau orang yang terlampau terganggu sangat ni, masuk, begini dia. Ambil hukum masuk, selesai. Allah, tak masuk. Allah Akbar. Syaitan tak masuk. Kali ni Allah Akbar. Tak masuk. Masuk. Kata gitu je. Ataupun tukar mazhab. Tuan-tuan tengok saudara-saudara kita daripada Bangla, Pakistan. Ada wah-wah tak? Situ je. Diri Allah Akbar. Terus mayang. Tak ada macam kita. Allah. Lelah pun ada, berpusing pun ada. Macam Ultraman pun ada. Budak-budak pun main Ultraman nampak cik tu. Teng. Itu gangguan tu. Jadi saya sentuh perkara ni sebab kadang-kadang kita ni ada gangguan syaitan tu. Kita tahu tak, dia pentakrif ni apa? Definisinya, sunat itu sesuatu yang dilakukan berpahala, tinggal tak berdosa. Syaitan kata, kan tak berdosa. Kita kata, lawan balik. Allah turunkan perintah sunat ini untuk dilaksanakan, bukan ditinggalkan. Patahkan balik. Habis itu dia kata, masuk tak masuk.
patahkan, masuk. Syaitan kata sikit lagi, aku tak percaya dengan kau. Begitu saja. Tentang bisikan syaitan tu. Jangan terganggu. Yang peliknya waktu nak semayang, terganggu. Waktu isap rokok, ada was-was tak? Tak ada pun. Siap baling, berpusing rokok tu. Terus. Tak ada was-was. Sate depan mata. Tarik. Sekali je. Habis terus. Ada was-was? Tak ada was-was. Bab makan. Tetapi kalau babnya ibadat ni, mula dia datang. Ganggu kita. Sampaikan datang kuliah pun kadang-kadang tu, macam tuan-tuan tak apa satu dalam rumah ni, dalam flat ni. Kalau di luar sana tu, nampak mendung, nak datang kuliah tak jadi, nak datang solat berjemaah pun tak jadi. Pada mendung dia tak apa lagi. Saya kata, nanti kalau kena hujan, pening kepala nanti. Tak apa, kita pun, tak apalah, pergilah. Bini kita pula, nak pergi juga. Nanti hujan-hujan dah waktu pening. Dah pening saya pula susah. Nak urut dan nak beri sapu ubat sebagainya. Oh, ya ke? Okeylah. Semayang rumah. Jadi gitu. Kan? Sebab apa? Minal jinnati wan nas. Gangguan bisikan-bisikan ini bukan saja syaitan saja. Minal nas juga. Minal jinnati wan nas. Dia dua ni. Jin dan manusia. Jin ni daripada asalnya iblis lah. Iblis kan daripada atuk dia tu. Moyang tu. Unsur daripada api. Daripada itu lahirlah syaitan, lahirlah jin. Cuma jin ni ada dua. Satu Islam, satu kafir. Islam pun ada dua juga. Satu yang baik, yang soleh. Satu yang toleh, yang nakal juga. Macam manusia juga lah. Manusia ada yang baik, ada yang nakal. Ada yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal. Jin pun macam tu juga. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal. Lepas tu kita lihat pula hukum wada'i. Hukum wada'i lah hantaran. Maksudnya apa di sini? Dinamakan hukum wada'i artinya titahan, perintah. Ataupun kata-kata yang diletakkan bagi tiap-tiap sesuatu daripada hukum taklifi, hukum yang 5. Dengan keadaannya sebagai sebab syarak. Sebagai sebab syarak, manik, sesuatu yang menegah. Seperti tadi, seperti apa? Orang perempuan wajib semayang lah. Wajib puasa. Tetapi ada manik yang menegah daripada solat, daripada berpuasa. Apa dia? Ini syarak punya. Ini hukum syarak juga. Bila perempuan datang haid dan nifas, haid nifas itulah syarat melarang orang perempuan daripada solat. Itu panggil manik. Sah atau pembatal. Tiap-tiap satu hukum terbagi pada 5. Satu hukum terbagi pada 5. Baik. Hukum taklifi. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini takrif dia. Perkara yang diberikan pahala atas mengerjakannya dan disiksa atas meninggalkannya. Seperti wajib solat zuhur. Ini termasuk daripada apa ni? Tuntutan, suruhan. Talabul amri, perintah. Memang disuruh buat. Sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang berikan pahala atas mengerjakannya dan tidak disiksa atas meninggalkannya. Ini kan takrif dia gini. Kalau buat berpahala, tinggal tak berdosa. Syaitan kata, tak berdosa pun. Kita pun kata pada dia. Tapi Allah yang suruh. Dia gitu je. Allah suruh buat, bukan suruh tinggalkan. Allah turunkan hukum sunat, suruh buat, bukan suruh tinggal. Lawan balik. Hujahnya syaitan tu. Jadi kedua-dua ni, wajib dengan sunat ni dipanggil tuntutan. Tuntutan suruh. Disuruh kita buat. Cuma yang wajib itu, kalau buatnya berpahala, tinggal tak berdosa. Kalau sunat pula, buatnya berpahala, tinggalnya tak berdosa. Kalau wajib tadi, kalau buat berpahala, tinggal berdosa. Adapun sunat ini, buatnya berpahala, tinggal tak berdosa. Beza sikit je. Tapi kedua-dua ni dah tuntutan. Memang disuruh buat. Ketiga, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang diberikan pahala atas meninggalkannya. Dan disiksa atas melakukannya. Tuntutan tegahan. Zina ini, contoh seperti zina.
Zina, kalau dilakukan berdosa, ditinggal berpahala. Makruh. Ini pun tuntutan tegahan. Allah menegah kita. Perkara yang diberi pahala atas meninggalkannya dan tidak diseksa atas melakukannya. Kalau buat tak diseksa pun. Makruh makan petai dan jering. Itu pun selagi mana ada bau lah. Kalau tak ada bau, selesai. Kiaskan daripada hadis Nabi ni. Kan hadis Nabi yang menyebutkan, jangan kau dekati masjidku, ke mana kamu makan bawang. Jadi kita, dulu waktu saya awal-awal dengar hadis ni, saya kata, makan bawang. Bawang mentah. Yang tentang makruh tu bawang mentah. Kalau bawangnya dah buat lauk tu tak ada masalah. Tuan-tuan makan nasi kerabu dalam masjid dan surau tak ada masalah. Benda tu dah tak ada berbau lagi dah. Dia hanya penyedap makanan. Tapi yang makan mentah. Dalam hadis Nabi tu makan mentah. Saya macam tak boleh masuk akal jugalah makan mentah macam mana. Tetapi bila saya belajar di Yaman, ketika Almarhum Muhammad Fadil cerita orang Arab makan macam bawang Holland tu dia onggas segitu macam apple je. Jadi saya pun macam ketawa-ketawa jugalah. Ya ke? Tetapi bila saya pergi ke Yaman, betul lah. Saya nampak budak Yaman makan macam onggisnya. Oh, teringatlah hadis Nabi. Patutlah Nabi kata, jangan hampiri masjidku. Jadi orang Arab boleh makan bawang begitu. Kita, kalau anak-anak kita zaman sekarang ni, dah walaupun sayur tu, bawang tu dah dimasak sekalipun, dia ketepikannya. Pelik tu. Dia tepinya bawang-bawang tu, sayur-sayur, ulam. Ada budak-budak makan ulam sekarang ni? Tak makan ulam. Budak sekarang makan nugget ke? Burger. Itu dah orang makan. Jadi, syaitan pun datang pada kita. Ini kan makruh je. Buat bukan berdosa pun. Kan kita patah balik ujah dia. Tapi kan Allah yang suruh tinggalkan. Kata gitulah. Syaitan kata, kalau buat pun tak berdosa makruh ni. Tapi kita kata balik, Allah pun tak, Allah yang suruh tinggalkan. Kata gitu je. Jadi kalau kita makan petai, makan jering pun, apa pun, kita basuhlah mulut kita. Basuh. Apa pun hukumnya haruslah. Makan sayuran seperti ini kan. Bau tu je. Kalau hilang bau, hilanglah makruh dia. Kiaskanlah kepada orang yang rokok. Sebab bau tu. Walaupun rokok tu ada khilaf ulama'. Ada yang mengatakan haram. Haram pun, ulama' yang mengatakan haram itu pun bukan haram qata'i. Bukan haram putus daripada Quran dan hadis. Tetapi ijtihad ulama'. Kiasnya. Lihat bahawa asalkan tembakau. Kalau tembakau saja, kita kata makruh lah sebab baunya itu. Ada ustaz ulama' mengatakan harus. Sebab apa? Tembakau tu sejenis daun. Macam kita makan ulam. Ulam-ulam pegaga. Kayu, pokok kayu. Ulam kayu. Itu harus makan. Macam kalau kita ambil tembakau. Ataupun ambil daun ketum buat ulam. Makan. Haruslah. Mana datang makruh ni tu? Makruh tu apabila datang ni bau je. Habis-habis makruh lah kita kata. Tapi nak kata haram, ulama-ulama yang kata haram itu, dia bukan haram qata'i, tapi haram aridi. Haram yang mendatang disebabkan baunya itu. Tembakau sahaja. Tetapi rokok sekarang ini, dia bukan tembakau sahaja. Tapi ada benda lain lagi tambah kan. Hak tu yang buatkan mudarat tu. Campur bahan-bahan berbagai-bagai. Walaupun kat rokok itu ada gambar leher berlubang lah, jantung hitam lah. Orang bukan tengok gambar tu pun. Dia tengok rokok. Dia beli rokok. Mungkin tak pernah pun selama beli rokok tu tengok tu nasihat tu, amaran di Kerajaan Malaysia tu. Dulu-dulu tahu memang ada benda tu. Tetapi waktu beli tu bukan tengok pun. Gambar-gambar tak tengok pun. Buka terus, ambil rokoknya. Jadi apa pun, tak boleh katakan haram qata'i sebab tidak ada daripada Quran dan hadis. Dalil yang mengatakan jelas tembakau itu atau rokok itu haram. Tapi ulama' mengatakan haram itu sebab apa?
sebab mendatang. Ada sesuatu sampingan yang merosakkan mudarat kita, sebab hadis Quran dan Quran pada menyebutkan jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka apa sajalah perkara-perkara mencempakkan diri dalam kebinasaan, maka hukumnya haram. Maka ulama kias seperti situlah. Jadi dia kata haram aridi. Jadi barang siapa yang pegang pada haram aridi, maka wajiblah tegah sesuatu haram yang depan mata dia. Tetapi barang siapa memegang pada rokok tu makruh, maka sunatlah dia menegahnya. Tapi nak tegur pun serba salah juga. Kawan rapat kita pula tu, belanja kita minum selalu tu. Kena pula nyesuk rokok pun ustaz pula tu. Tak cakap apalah kita. Lepas tu tahnik pula anak kita dengan ustaz nyesuk rokok pula. Tu anak kita membesar pun pandai nyesuk rokok. Berkat. Baik, makruh. Harus, jaiz. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang tidak diberi pahala atas melakukannya dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Namun, contoh apa? Duduk ataupun berdiri. Duduk ni harus dia. Berdiri pun harus. Tuan-tuan suka duduk, duduk. Nak berdiri, berdiri. Harus. Namun, kalau harus itu dipasangkan niat. Contoh kan, tuan-tuan jogging pagi-pagi itu harus. Tapi kalau tuan-tuan pasangkan niat untuk sihat, boleh melakukan ibadat yang wajib, dapat pahala wajib. Boleh melakukan ibadat yang sunat, dapat pahala sunat. Tidur tu harus. Bukan wajib pun. Kawan tu tak tidur tak berdosa. Tak. Tak tidur tak apa. Tapi tidur tu harus. Justru itu, apa niat tidur? Niat tidur ini nak rehatkan badan, untuk caskan kita punya kekuatan, kembalikan balik kekuatan. Lepas tu besok nak cari yang halal, bekerja cari yang halal. Wajiblah. Wajib cari yang halal. Justru itu, tidur kita tu yang harus itu dapat pahala wajib. Kalau besok nak bangun tahajud, tidur awal, nak sihatkan, nak cas badan kita kembali sihat, kembali segar, maka niat ni nak bangun malam. Bangun malam hukumnya sunat. Maka tidur kita tu dapatlah pahala sunat. Bergantung pada niat kita. Dua, hukum wada'i. Apa tu hukum wada'i? Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamil adamil lidhatih. Hukum wada'i. Panjang tu. Jadi kita sambung pengajian akan datang lah. 2 muka surat, 3 muka surat. Jika ada soalan, tanda tu. Jadi apapun kita perlu faham, Allah Ta'ala ciptakan sebab-musabab itu untuk apa? Untuk kita hidup dalam keadaan bersistem. Jadi sekarang ni dah tahulah hukum adatnya. Kalau nak membelah sesuatu yang tak terlampau keras sangat, ambil pisau lah. Itu hukum adatnya begitu. Dan tuan-tuan jangan guna yang terlampau pun tak boleh. Kalau guna benang, nak belahnya apa? Belahnya potong ikan dengan apa? Dengan benang tak jadi. Jadi ambillah pisau belah ikan. Tetapi janganlah ambil mesin gergaji. Itu kan dah luar biasa sangat tu. Cara belah ikan tu. Jadi kita kat orang tu orang kata kita. Betul tak betul tu. Orang pun kata itu tak ikut sistem nama dia. Tak ikut sistem. Jadi kita ikut sistem kita. Dan tidak ada masalah. Tuan-tuan guna sebab-musabab ni tidak ada timbul masalah. Tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan faham bahawa bila kita ikut sistem alam ini, sebab-musabab ini, sebab yang menciptakan Allah kan. Jadi kita nak meraihkan pemberian Allah. Gunalah. Gunakan. Namun, dalam masa sama, jangan bersandar sama sekali dengan sebab-musabab itu. Sahabat naik ke masjid,
Lalu ditanya Nabi, datang dengan apa? Sahabat kata datang dengan unta. Nabi tanya, dah ikat ke belum? Dah tambat ke belum? Dia kata, aku bertawakal pada Allah. Maka Nabi pun nasihatkan, begini, kamu turun, tambat unta kamu, kemudian bertawakal. Nak tanya, adakah sahabat salah bertawakal? Tak salah. Cuma, Nabi nak betulkan tawakal yang tepat tu macam mana. Yang tepat yang bertawakal tu, pergi turun, tambat dan bertawakal. Tetapi jangan bersandar pada tambatan kita. Begitu juga kita ni. Jadi, faham daripada cerita ini, kalau kita duduk pegang tasbih, di surau pagi sampai petang, bertawakal. Rezeki datang. Tanpa bekerja, sedangkan kita anak dah ada 3-4 orang, sewa rumah nak kena bayar. Jadi kita pun berzikir saja. Cara tawakal ni tak tepat. Tak tepat tawakal tu. Dia kena ikut sistem malam. Kena keluar daripada masjid, kena keluar daripada surau, pergi bekerja. Tawakalnya kat situ sebenarnya. Itu cara tawakalnya. Jadi tawakal ni tuan-tuan mulia, dia adalah penyerahan secara total. Tawakal ni menyerah kepada Allah Ta'ala secara total. Tak ada separuh-separuh, tak boleh. Itu maknanya berserah. Bukan maknanya berhenti bekerja. Bukan berhenti berusaha. Tidak. Kita berusaha terus, berfikir dan berdoa, tapi hati kita bertawakal pada Allah. Cara macam mana orang bertawakal? Dia bentang meja tepi jalan, jual kuih, maka body language ni nak ceritakan tentang dia bertawakal tu. Tawakal dia. Tawakal dengan berniaga. Nelayan, tawakalnya apa? Dengan jala. Bawa jala naik sampan, kayuh, tabur. Itu cara tawakalnya orang nelayan. Jadi bukan tawakal tu meninggalkan usaha ikhtiar. Namun, jangan sama sekali bersandar pada usaha ikhtiar. Begitu juga Nabi cerita tentang kelebihan solat duha. Sebab itu, kita kena betulkan. Nabi cerita tentang kelebihan solat duha. Murah rezeki kan. Tetapi dalam solat duha tu kena memandang pada keagungan Allah. Nabi cerita tentang surah Waqiah. Siapa nak kaya, ilmu kaya apa dia? Baca surah Waqiah. Jadi Nabi cerita demikian, minta supaya kita menyaksikan keagungan Allah pada amalan surah Waqiah itu. Rezeki dah siap ke belum? Sudah. Justru itu, jangan baca surah Waqiah nak tarik rezeki. Jangan buat solat duha kerana nak tarik rezeki. Sebab rezeki memang dah siap. Jangan bekerja kerana nak cari rezeki. Sebab rezeki dah siap. Kenapa kita bekerja? Sebab kerja itu ibadat. Ibadat. Bekerja itu ibadat. Tunaikan hak saudara kita. Maksudnya tunaikan hak majikan kita. Lepas tu dapat rezeki yang halal, gaji yang halal, bagi anak sendiri makan. Itu kan ibadat tu. Dia kerja itu ibadat. Rezeki dah siap. Buktinya apa? Ada orang tak bekerja, tapi makan minum beres. Lihat anak-anak kita. Dia ada fikir tentang bayar bil kereta. Ada? Tak ada pun. Dia tahu, Mama lapar. Buat cedok nasi dah siap. Itu kerja dia. Kan? Kalau nak aiskrim ke, kita kata gigi pun dah rongak banyak dah. Gula banyak, aiskrim banyak makan. Buat muka merajuk sikit, lari belakang pintu menyorok. Akhirnya kita pun simpati juga. Belikan juga aiskrim. Itu dia. Menyorok belakang pintu pun dapat aiskrim. Tak ada apa pun kerja dia. Baik, bagi mereka yang pencen macam mana? Kerja apa? Orang pencen. Kerjanya duduk je. Tak sembahyang duha pun, tak sembahyang isyraq pun, berdoa pun tidak. Teringat nak duit, pergi saja kat mesin tu, kan, cocok ATM. Bismillah pun tak baca, keluar duit tu. Sebab apa? Rezeki dah siap. Rezeki dah siap. Dia tak kisah. Binatang di hutan, gemuk-gemuk kan? Sebab rezeki dah siap.
Tapi binatang dalam zoo, manusia kata tak apalah kami yang beri makan. Sebab itu kurus-kurus binatang dalam zoo. Kalau settle kan lepaskan ke dalam hutan tu, gemuk-gemuk binatang dalam zoo tu, kat hutan tu. Sebab Allah beri makan. Kalau dilihat daripada Quran, cuma ada satu ayat yang menceritakan kamu akan memperoleh daripada usaha kamu. Bermakna usaha dapat. Tetapi dalam ayat-ayat lain pula, sumber rezeki tu apa? Antaranya bertawakal. Bersedekah. Pelik juga tu. Formula ni. Duit dalam kocek. Ada RM10. Kita beri, kan matematik apa? Beri RM1. 10 tolak 1, tinggal 9. Itu matematik. Tapi Allah kata tak begitu. Allah kata, kalau kamu memberi, banyak lagi datang. Dan datang pula 10, bukan 1. Beri 1, dapat 10. Paling kurang tu, 10 tu. Jadi formula kita kadang-kadang yang kita fikirkan tu tak sama dengan apa yang Allah telah tetapkan. Tambah rezeki dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan apa? Dengan istighfar. Kalau tuan-tuan rasa macam sesak sikit tu, banyak istighfar lah. Sebab dosa kita yang menyebabkan rezeki tu. Nanti terhalang. Ni sebab musabab ni cerita ni ya. Sebab musabab. Lepas tu dengan tambah apa? Dengan menikah. Bila menikah, tambah rezeki. Tuan-tuan kalau rasa sesak rezeki, cubalah nikah lagi. Inilah tentang ubat tu. Memang tahu kat kedai ni ada ubat kuat. Ubat berani tak ada lagi. Kalau ada, saya nak jual dia RM20 sebiji. Kapsul tu. Satu lagi tambah anak. Tu dalam Quran sebut tu. Lalu tambah anak, tambah rezeki. Itu sumber-sumber sebab musabab dia. Tetapi, kita punya keyakinan kita lah, rezeki dah siap. Cuma kita hidup bersistem ini, sistem alam, maka ikut sistem alam tu. Meraihkan ciptaan Allah sebab musabab ni. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada perkara kita akan datang. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.